Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 12 September 2021, kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Sambungan perbincangan kita bermula ayat 57. 57 kita ambil sampai 59 saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka kepada kita kefahaman yang baik, dapat memahami isi kandungan ayat-ayatnya yang diturunkan sebagai hidayah, panduan dalam hidup kita beragama di atas dunia, dan menjadi pemandu kita menuju ke syurga Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Para pelajar sekalian, ayat yang kita akan baca ini kesinambungan daripada ayat yang lepas. Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita kepada kita sifat ahlul kitab yang ikhlas beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kitab yang mereka terima, mereka beriman. Dia dapat Taurah, dia beriman dengan Taurah. Mari jumpa dengan Nabi SAW, beriman dengan Al-Quran. Kita kata itulah nikmat. Dua kitab, dan Allah Ta'ala anugerahkan mereka marratain ajrain, dua ganjaran, kerana dia beriman dengan dua kitab yang berturutan. Kemudian akhir perbincangan kita yang lepas, ayat 56, Allah SWT cerita kepada kita tentang kuasa hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tak mampu memberi hidayah kepada orang yang kau suka orang itu dapat hidayah, ataupun kepada orang yang kita sayang, tetapi yang memberi hidayah iaitulah Allah Azza wa Jalla. Para pelajar, seperti yang telah kita maklumi, hidayah itu terbagi kepada dua. Satu dia panggil hidayatul taufiq, satu lagi hidayatul irsyad. Hidayah irsyad itulah tugas kita, dimulai dengan Nabi SAW bagi umat ini, disambung oleh para sahabat, tabi'in, imam-imam, ulama-ulama sampai ke kita ini. Tugas menyampaikan, membimbing, mendidik umat adalah tugas para pendakwah, para guru, para murabbi. Tetapi kuasa memberi hidayah, hidayatul taufiq, itulah kuasa Allah Azza wa Jalla semata-mata. Kita kena akur dengan ketetapan ini. Sebagaimana kata para ulama tafsir, ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta, turun kepada peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW dengan bapa saudaranya Abu Talib.
kalau nak kira orang yang berjasa besar kepada Nabi, sepatutnya Abu Talib lah orang yang layak mendapat hidayah, petunjuk, bimbingan. Tetapi Allah Ta'ala kuasa mengatasi, ada hikmah yang tersendiri yang kita kena belajar daripada peristiwa yang menyedihkan itu, bahawa sebaik-baik mana kita, orang yang kita sayangi, isteri dan anak-anak kita, belum tentu menjadi pengikut setia kepada kita. Contoh lain telah berlaku. Nabi Nuh, Lut, dua contoh yang dibuat, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Maka tanggungjawab kita para jemaah sekalian memberi pendidikan, kefahaman, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa, ya muqallibal qulub, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Sebab tidak ada cara lain selain daripada kita mantapkan keimanan, kefahaman, kita juga bergantung dengan Allah Azza wa Jalla yang Maha Berkuasa. Dialah yang mampu untuk memberi hidayah, taufik kepada kita, keluarga dan orang-orang yang kita sayangi semuanya. Perbanyakkanlah angkat permohonan, sentiasa bergantung kita dengan Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita selamat. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada pembatalan hujah al-wahiyah, hujah yang sangat rapuh yang dibawa oleh orang kafir untuk menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat 57, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu innattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai' ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Waqalu, siapa yang berkata, tengok dalam ayat kita ni, ay waqala kuffar Quraisy, dan mereka, yakni kafir Quraisy itu berkata, apa dia kata? Innattabi'il huda ma'aka, kalau kami menyertaimu menurut petunjuk,
yang kau bawa itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ikut dakwahmu, ikut ajaran kamu, beriman kepadamu, mengatakan Allah Ta'ala satu, kami akan menerima risiko yang berat. Ni hujah puak kapi ni. Hujah kapi yang tak mantap. Dia rasa hujah dia mantap, tapi kita kata ini hujah yang tidak mantap. Nutakhattaf min ardina. Nascaya kami dengan serta-merta ditangkap dan diusir dari negeri kami oleh golongan yang menentang. Tengok para pelajar sekalian. Dalam ayat yang lepas, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita ba'da syubahil musyrikin. Beberapa keraguan, kesamaran, provokasi yang dibuat oleh puak-puak kafir, dan Allah Ta'ala telah jawab dengan jawapan yang jelas. Sejelas mana jawapan, sejelas mana dalil yang ditunjukkan, yang dikemukakan, la yakfi, tidak memadai untuk membuka hati manusia, ma lam yandamma ilaihi hidayatullah ta'ala, selagi tidak dilengkapkan dengan hidayah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Artinya kita hanya boleh memberi bimbingan, hujah yang mantap, namun kita tidak mampu untuk membuka hati manusia. Kunci dia duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Mana kita dah tafnid, kita dah condemn hujah-hujah berdasarkan hujah dengan puak kafir. Ayat yang kita baca ini, orang kafir Quraisy membawa satu hujah lain pula, syubhatun ukhra muta'alliqatun bi ahwalid dunya. Dia bawa hujah yang berkait dengan dunia. Maknanya masalah ekonomi, masalah politik semasa tak stabil kalau kita ikut Muhammad. Dia punya hujah. Dia rasa dia bijak lah. Tengok dia kata, qalu innattabi'il huda ma'aka. Innattabi'il huda, sekiranya kami menyertaimu, ikutmu dengan petunjuk. Al-huda di sini, para pelajar tanda al-huda bermakna huwal Islam. Huda, petunjuk itu iaitulah Islam. Maknanya kalau kami ikut petunjuk yang kamu jangka itu, hey Muhammad, kita akan dihalau keluar dari bumi ini. Waqila, ada pendapat yang mengatakan qad alimna anna alladhi taqulu haqqun. Kami tahu Muhammad, apa yang kamu kata itu betul. Sebagaimana peristiwa Abu Talib tadi. Dalam hadis yang banyak yang meriwayatkan cerita Abu Talib itu, di antaranya dia kata, aku tahu Muhammad, aku tahu. Membawa itu betul. Tapi aku bimbang nanti ditakyir, diaibkan oleh puak-puak Quraisy, kerana aku merupakan seorang yang tidak ada pendirian. Boleh berubah ikut Muhammad, tak ikut tok nenek kita yang telah pun berpegang mati di atas agama itu. Maka dia kata apa? Hujah dianya, nutakhattaf min ardina, kita akan ditangkap, diperangi oleh musuh-musuh Islam. Baik, para pelajar sekalian, ini di antara benda ajaib yang berlaku dalam kepala siapa? Kepala Quraisy. Kita ni kadang-kadang, ini yang dikatakan takut dengan bayang-bayang. Takut dengan bayang-bayang. Apa dia bayang? Quraisy ni penguasa besar di dunia, di Mekah pada masa itu.
Dia penguasa. Siapa yang nak keluarkan dia? Siapa yang nak bermusuh dengan awak? Negara-negara lain, Rom, jauh. Parsi pun jauh. Negara di sebelah sana, di sebelah Yaman, mana musuh-musuh dia bukan sekitar Mekah. Yang memusuhi Mekah ini mung. Tiba-tiba kamu buat mitos, buat dongeng kata kita akan dikeluar daripada bumi kita. Siapa yang nak keluarkan awak? Ini kita kata hujah yang dia bawa tidak mantap. Dia yang berkuasa, dia kata kita bermasalah. Ia nak mengeluarkan Nabi SAW daripada Mekah ni mung. Tapi bila kamu kata, bila kamu buat hujah, kalau aku ikut Muhammad, kami kena dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan siapa? Allahu Akbar. Ini dia panggil kecelaruan yang memang celaru. Sebab apa celaru? Sebab dia pun tak tahu apa yang dia kata. Subhanallah. Baik. Tengok, kita masih lagi dalam ayat 57. Bila mereka buat hujah macam tu, Allah Subhanahu wa taala jawab balik dengan 3 jawapan terhadap kecelaruan minda yang dikemukakan oleh Quraisy. Yang pertama, para pelajar tanda. Yang pertama, awalam numakkin lahum haraman amina. Hei Quraisy, kamu sedar ke apa yang kamu cakap tu? Kalau bahasa Kelantan kata, hei Quraisy, mu khabar ke mu kecek ke apa tu? Itu sedar kan? Mu khabar ke mu kecek apa? Mana kamu sedar ke apa yang kamu cakap? Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah, tempat tinggal mereka, sebagai tanah suci yang aman? Awalam naj'al, tengok dalam tafsir kata, awalam naj'al, bukankah kami dah jadikan li ahli Makkah baladan, Mekah itu satu negeri, tanah haram. Allah Ta'ala haramkan ke atas manusia mencabul kehormatannya. Mana tak boleh berperang dalam itu, tak boleh tangkap hayawan dia, tak boleh cabut pokok-pokok dia dengan sewenang-wenangnya. Dan kami jadikan dia negeri yang aman. Negeri yang aman. Ulama tafsir kata apa? Yakni, kata qala Ibn Katsir, Allah Ta'ala jawab kepada hujah mereka ini, yakni hadzal ladzi i'tadharu bihi kadzibun wa batilun. Hujah yang kamu guna itu hujah yang batil, hujah yang tak betul. Kerana Allah bagi tahu, aku dah jadikan Makkah haraman aminan, tanah haram yang aman, baladun amin. Allah Ta'ala namakan Makkah 10 nama, baladan aminan. Ni, dalam buku Mekah ni yang saya usahakan tulisan ini, tengok nama-nama Mekah yang disebut dalam Al-Quran, muka surat 6, kalau tu ada kita ni. Yang pertama Makkah, yang kedua Bakkah. Nama Mekah, nama Bakkah, artinya Mekah ni bumi, Bakkah ni yang tak boleh orang nak kacau dia. Dia akan hancurkan siapa-siapa yang nak kacau, sebagaimana Allah hancurkan Abraha. Yang ketiga, nama dia Ummul Qura, ibu bagi segala negeri, sebab dia ni pusat. Al-Balad. Dan nama dia lagi Al-Baladul Amin. Wa hadzal baladil amin. Dalam ayat kita ni, haraman aminan. Alhamdulillah, tuan-tuan baca dalam ni ada 10 nama tentang nama Mekah. Jadi hujahmu tidak mantap Quraisy. Yang pertama, Mekah tu badadan aminan, haraman aminan, harama muazzam munzu wudi'. Maknanya orang membesarkan Mekah ni daripada awal lagi.
fa kaifa yakunu hadzal haramu aminan fi hali kufrihim wa syirkihim. Waktu kamu syirik, waktu kamu kafir, kamu penuhkan Kaabah dengan tongko-tongko berhala, Allah Ta'ala bagi keamanan kepada kamu. Wala yakunu aminan, setelah kamu beriman, ikut arahan Allah, kamu tidak aman. Ini ajaib nama dia. Ini mantap dia punya hujah balas Allah SWT kepada kepahaman karut ataupun salah yang dibuat oleh puak-puak Quraisy. Mana boleh? Allahu Akbar. Itu kata siapa? Ibnu Katsir dalam tafsir dia, huraian. Yang mana waktu mukafir pun aman. Tak kalah setelah kamu beriman tidak aman, lagi aman, Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu. Bukan sahaja aman. Tengok, nikmat yang kedua yang kamu terima, hai puak Mekah. Yujba ilaihi samaratu kulli syai'. Satu, negeri aman. Yang kedua, yang dibawa kepadanya hasil mahsul tanaman dari segala jenis, macam-macam jenis tanaman ada, buah-buahan sampai di Mekah. Orang Syam bawa tin, bawa zaitun mari daripada sana. Orang mari daripada Yaman pula bawa apa? Madu. Yang penting makan yujba, tengok Allah Ta'ala gambarkan yujba ilaihi, telah dibawa, orang import masuk ke Mekah ini berbagai-bagai jenis buah-buahan, makanan-makanan yang begitu banyak. Tak usahlah tuan-tuan, para pelajar sekalian, zaman dulu, zaman yang susah-susah dulu. Dulu orang naik unta berjalan, Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, ekonominya kukuh, makanan dibawa dari pelosok kawasan, dibawa ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Muna apa lagi? Dari sudut keamanan sudah jelas, dari sudut ekonomi juga sudah jelas. Allah Ta'ala peringatkan, rizqam min ladunna. Kamu kena ingat, semua rezeki yang kamu dapat itu bukan kerana kamu pandai sangat, tetapi ata'an khassan min indina, semata-mata anugerah, sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Allahu Akbar. Allah kata rezeki aku bagi kepada kamu. Tuan-tuan yang pergi Mekah, kita nampak Mekah bumi kering. Zaman kita sekarang tak apa nak kering dah. Arafah pun hijau Arafah. Tengok dalam TV, waktu live musim haji, kita nampak dah hijau. Itu tanda-tanda kiamat. Bumi Mekah ni kembali murujan, kembali menghijau. Tak apalah, kiamat bila-bila pun dia akan datang. Kita nak ke tak nak pun dia mari. Macam kita tak mau mati juga. Tak mau mati, mati mari. Yang penting bagi kita buat persiapan untuk mati, buat persiapan untuk kiamat. Ana zaman kita ni ada benda-benda, makanan-makanan yang kita tak makan di kampung kita ni, di Kuala Kerai ni. Tapi saya pergi jumpa di Mekah. Rezeki saya lah, kebetulannya datuk dan nenek sebelah ibu saya ni, kalau orang belajar di Mekah zaman-zaman tahun 60-an sampai ke 70-an, dia kenal seorang syekh, nama dia Syekh Muhammad Daud Kelantan. Bukan Muhammad Daud Petani, itu lain, yang tu awal lagi. Muhammad Daud Kelantan ni, dan nenek saya nama Aminah. Ada makanan-makanan yang ana bila pergi Mekah, duduk rumah nenek ni, pelik kata, duduk sini siapa belaka dia. Budu sampai tempoyak sampai durian, masa tu payah sikit. Akhir-akhir ni durian bagi yang kapal terbang, durian pun ada, tapi mahal lah. Waktu tu kita ingat orang beli durian 30 sekilo, apa sekilo, mahal. Rupa-rupanya bila mari king, durian sudah jadi king, tempat kita pun mahal daripada Mekah lagi dia punya harga. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini. Baik. Jangan duk bercerita makan-makan ni. Yang pentingnya yujba ilaihi samarat.
Orang bawa pergi. Musim dia cara dia, musim kita cara kita. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Akhir ayat ni Allah kata apa? Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya, kami telah menjadikan semuanya itu haraman aminan, buah-buahan dibawa ke sana, makanan-makanan yang ada, tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan perkara itu untuk mengetahuinya serta bersyukur. Mana ayat ni asalnya turun ke kafir Mekah lah. Walakinna aktsara kuffari Makkah la ya'lamun. Tidak mengetahui, tak ambil cakna annaman razaqahum wa ammanahum fima madha hala kufrihim. Allah yang beri mereka rezeki, makan, keamanan waktu kafir. Allah ini yang akan beri kepada mereka nikmat setelah mereka beriman. Apa yang menghalang mereka untuk masuk Islam? Kalau dalam bab ekonomi, down. Hujah kamu tidak mantap. Dalam bab keamanan juga tidak betul. Sebab negeri Mekah sudah aman. Ada orang cuba nak kacau. Siapa nak kacau Mekah? Abraha. Kenapa Abraha ini datang sebelum datangnya Nabi SAW? Itu hikmah. Apa hikmah? Hikmah besarnya Allah nak tunjuk kepada kita, kepada Quraisy pada waktu itu, bahawa siapa yang nak kacau Mekah, mereka akan hancur. Ka'asfim ma'kul, macam daun kayu yang dimakan ulat. Tiba-tiba boleh kamu buat hujah, yutakhattaf min ardina. Masya Allah, kami akan dikeluar dari bumi kami. Jangan buat hujah biar mantap, hujah biar logik, biar nampak orang tengok dengan mata kepala dia jelas. Allahu Akbar. Baik, tamatlah ayat yang pertama, hujah yang pertama, hujah balas Allah SWT kepada puak Quraisy. Kita pergi kepada hujah yang kedua, at-tazkir kepada puak Quraisy dengan binasanya orang-orang yang lawan Islam. Sebelum daripada itu, satu lagi, para pelajar tengok ayat Quran surah Quraisy. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Allah kata apa? Sembahlah Tuhan, pemilik rumah ini, yang telah memberi mereka makan ketika lapar, dan memberi keamanan ketika mereka takut. Muna apa lagi? Baik, kita pindah kepada hujah yang kedua, at-tazkir bi ihlakil umam. Allah peringatkan kepada Quraisy dengan kebinasaan umat-umat yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Tengok ayat 58. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha. Dan berapa banyak kami binasakan negeri-negeri yang penduduknya telah berlaku sombong dan tidak bersyukur dalam kehidupannya, serta mewah dan senang lenang. Allah gambarkan orang-orang yang dibinasa dulu, mereka ni mewah, mereka hidup senang lenang. Jadi ayat ini Allah Ta'ala peringatkan Quraisy supaya dikatakan kepada Quraisy, al-kufru la yamna'ul khauf. Kafir tidak menghilangkan ketakutan dan tidak menghalang untuk turunnya bala. Bahkan kekufuran itulah menjadi sebabnya uqubah. Mu kata, kalau kami beriman, kami akan dikeluar daripada ini. Ini bukan satu benda yang betul, yang hakikat. Yang hakikatnya,
kebinasaan kamu nanti dengan sebab kamu sombong, dengan sebab kamu angkuh, dengan sebab kamu kerah kepala, tak mau beriman, itu punca kebinasaan yang sebenar. Faka'anna Allah yudallilu litakzibi haula. Ayat ini menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa sebab kebinasaan semua umat-umat yang terdahulu sebab mereka kufur terhadap Allah Azza wa Jalla dan mendustakan rasul-rasul mereka. Itu punca sebenar. Ni kamu mari buat terbalik pula Allah. Dia kata apa? Kami tak mau beriman kerana takut hilang nikmat dunia yang kita miliki. Allah Ta'ala balas balik, akan hilang nikmat ini dengan sebab kamu kufur. Tengok. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha. Berapa banyak dah negeri-negeri yang penduduknya gagah-gagah, penduduknya hebat-hebat. Sebagaimana yang kamu pergi rihlatus syita'i was saif, selalu kamu tengok puak-puak Ad, puak-puak Samud, kaum Ad di sebelah Yaman. Samud, wa ila Samuda akhahum Salihah di sebelah Syam. Mu tengok orang buat rumah ni, korek bukit buat rumah, bukannya main-main. Bukan buat dengan zinc macam zaman kita ni. Bukit. Tidak ada halangan untuk Allah Ta'ala binasakan mereka. Tapi apa boleh buat, kerah kepala. Tengok dalam ayat ini Allah cerita lagi. Fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Mu tengok, maka itulah dia tempat-tempat tinggal mereka terbiar, tidak didiami oleh orang sesudah mereka dibinasakan, kecuali sedikit je. Mana negeri dia tu kosong, tak ada apa. Wa kunna nahnul warithin, dan sungguhnya kamilah yang mewarisi mereka. Allah kata, aku serah balik negeri ni kepada orang lain yang lebih baik, dari kamu. Tengok huraian para ulama, dia kata apa? Lamma tasabbaba, bila Allah Ta'ala gambarkan sebab-sebab kebinasaan umat dulu, maka sudah tentu kamu berfikir nak tengok apakah peninggalan orang dulu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla itu. Tengok ni para pelajar, ini ilmu nasabah, ilmu menghayati tadabbur Quran. Allah Ta'ala gambar ini, fatilka masakinuhum. Allah Ta'ala gambar isyarat bi adatil bu'di. Nuh, tengok di sana Nuh. Itu ayat dia, fatilka masakinuhum. Kamu pergi tengok di sana berapa banyak kampung-kampung, negeri-negeri, rumah-rumah kediaman orang kafir dulu telah ditinggalkan kosong. Itu dia panggil ayat hikmah. Kenapa Tuhan kata fatilka? Isyarat kepada jauh, menunjukkan banyak dan senang untuk kamu pergi tengok. Wa ala bu'di rutbatiha fil halak, walaupun jauh mereka telah binasa, kamu mampu untuk pergi tengok. Dan memang kamu, siapa kamu itu? Quraisy pada zaman Nabi, memang mereka mengembara rihlatus syita'i was saif. Tapi apa boleh buat? Kamu memang kerah kepala, memang tak mau dengar kata, pergi tengok saja ya, tapi tidak ikut arahan Allah Azza wa Jalla, maka kamu kerugian, banyak kerugian yang berlaku. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kata, illa qalila, kecuali sedikit ya orang duduk di situ. Illa qalilan minas sukna hina yanzilu ba'dul marrah fima baqiya minha. Maknanya ketika orang lalu nak pergi ke Syam, lalu di Kota Madain Soleh, menumpang duduk berteduh di bawah rumah peninggalan puak-puak kaum Samud.
Kosong tempat tu. Orang tak duduk daripada dulu lagi. Mari zaman kita ni, zaman Islam, Nabi SAW pula larang jangan masuk kepada diyar al-mal'unah. Kamu jangan masuk ke kampung orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis. Jangan duduk di situ. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita tengok ayat yang terakhir yang kita nak bincangkan di sini, ayat 59. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Dan tidaklah menjadi kebiasaan Tuhanmu membinasakan mana-mana negeri sebelum ia mengutuskan ke ibu negeri itu seorang rasul yang akan membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan kami. Ila ba'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Allah Ta'ala hantarul wakil, hantar rasul pergi berdakwah, pergi jumpa dengan ketua-ketua dia. Kadang-kadang rasul duduk kat situ je, anak-beranak dia juga. Wa ila samuda akhahum, anak-beranak dia. Banyakkannya akhahum dengan makna anak-beranak saudara mereka, keturunan dia, orang kampung tu juga. Kecuali beberapa nabi yang bukan orang kampung, seperti yang kita dah bincang dulu, macam Lut, dia mari daripada Babylon, dia bukan orang asal di Qura Sadum. Tak apalah, yang pentingnya ramai juga di kalangan mereka ni akhahum bermakna ay fi min nasabihim, daripada keturunan mereka. Artinya Allah SWT tidak binasakan mana-mana kaum kecuali dihantarnya Rasul membacakan kepada penduduk-penduduknya ayat-ayat keterangan kami. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Dan tidaklah menjadi kebiasaan kami membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim. Kita mengatakan ini bahayanya zalim, menjadi sebab kebinasaan itu mari daripada kezaliman. Tengok huraian dalam tafsir, aqabal i'tibaru bil qural muhlakah. Allah Ta'ala setelah menyebut negeri-negeri yang telah dibinasakan, ayat 59 ini bayan asyrati halakiha wa sababih. Allah nyatakan sebab-sebab dibinasakan kaum. Kenapa binasa? Apakah sebab dia? Tanda-tanda untuk memberi amaran kepada musyriki al-Arab. Pupuk kamu, jangan duduk besar kepala, jangan duduk kerah kepala, jangan duduk cari alasan banyak-banyak. Kamu tengok apa sudah jadi kepada orang yang dahulu. Mereka sudah binasa. Seolah-olah ayat ini menjawab kepada soalan limadza ma ahlakallahu al-kufar qabla Muhammad ma'annahum kanu mustaghriqina fil kufri wal inad. Dia kata ada juga soalan, orang-orang kafir daripada Nabi duk kerah kafir situ tak mati-mati sebelum Nabi kita datang ni, kenapa? Jadi maka Allah Ta'ala jawab dengan umat dulu. Umat dulu selagi tidak dihantar Rasul, mereka boleh lagi duduk relax-relax situ. Tapi bila Rasul sudah datang, walam yakun rabbuka liyuhlikal qura hatta yab'atha fi a'zamiha wa asliha. Allah gambarkan dalam ini kebinasaan itu bermula daripada mana? Dihantarnya Rasul di bandar. Rasul tidak duduk di kampung, duduk di bandar dia. Sebab berada di bandar ni dia akan pergi turun ke bawah. Tak ada dari kampung naik ke bandar, itu tidak. Bandar ke bawah, ke kampung. Itu dia panggil atas. Baik para pelajar sekalian, al-qura di sini muhlikal qura.
kata di ulama tafsir, al-qura al-mudun, bandar-bandar yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak bandar, bandar tu bandar ni. Tetapi bila Allah Taala sebut hatta yab'asa fi ummiha, di mana ke ibu negara, ibu bandar tu di mana? Maka ulama mengatakan Ummul Qura iaitulah Makkah. Bagi zaman ini, zaman kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Ummul Qura tu di mana? Mekah. Mekah tu dia panggil Ummul Qura, ibu segala negeri. Bagi umat dulu, fi kulli zaman, setiap umat yang lain, Ummul Qura tu ibu negeri dia tu lah. Kalau zaman Nabi Musa, Firaun duduk di Mesir. Zaman Nabi Nuh, di tempat dia. Semua Nabi ikut Ummul Qura tu ada tempat dia. Tapi untuk umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dikenali dengan nama Ummul Qura, iaitulah Makkah Al-Mukarramah. Sebab apa? Sebab kata di ulama, dia kata Qura, negeri Arab yang berdekatan dengan Mekah tu banyak. Jeddah, Mina, Taif, Yathrib, Qura-Qura besar no, Yaman, Bahrain. Jadi Ummul Qura itu Makkah Al-Mukarramah, sebab ada terjawab dalam kitab kita ni, dalam buku Mekah ni, kita kata nama dia Ummul Qura sebab dia ni ibu kepada kampung. Kerana bumi lain tu dibuat awal-awal, inna awwala baitin, mula-mula bumi diciptakan oleh Allah Ta'ala, bumi Mekah. Kemudian barulah terlebar ke tempat lain. Dan yang pelik lagi, kita duduk di sudut mana atas dunia ni, kita boleh menghadap ke arah Kaabah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Itulah rahsia nama dia Ummul Qura. Tuan-tuan carilah dalam buku kita tu, panjang lagi cerita Ummul Qura ni. Anak macam biasalah, bila cerita bab sejarah Ummul Qura, sejarah Madinah ni, rasa semangat selalu. Kita ingat rasa dekat je jiwa kita dengan dua tempat, dua tanah haram yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezeki kepada kita semua, saya dan tuan-tuan, dapat jejak balik Ummul Qura wa ma haulaha dalam masa yang cepat, insya-Allah. Arab Saudi dah buka visa. Cuma di sebelah kita pula belum ada lagi. Semalam saya tengok sahabat saya pergi Madinah, Allah, dia tunjuk, Masya Allah, dia kata sukanya tak ada orang. Kata awak suka tak ada orang, orang lain menangis nak pergi tak dapat. Masuklah Raudhah. Daripada Masjid Nabi nak pergi ke Quba, dia ada sedia basikal sekarang ni. Allah, geng-geng kaki gatih ni kalau pergi Madinah ni tak naik bah dah rasa. Dia boleh sewa basikal tu pergi ke Masjid Quba, balik pula. Dia ada lorong khas, lorong pedestrian, jalan kaki, dan lorong basikal. Kita kata Masya Allah, orang yang pergi sehari dua ni sukalah. Cuma saya tak pasti bila ke visa dibuka untuk kita secara awam, secara umum ni. Kita kata wallahu alam. Tapi letak dalam hati kita, kita nak pergi ke Makkah dan dua tanah haram ni, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, kita jangan cakap bab kita cakap bab dalam Quran ni dulu, supaya hati tu tenang-tenang, berfikir, berdoa kepada Allah SWT supaya COVID ini hilang, kita dapat ke sana dalam masa yang dekat, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, akhir ayat ini Tuhan gambarkan sebab-sebab kemusnahan, sebab-sebab kebinasan duduk di mana. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah menjadi kebiasaan kami membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim. Allahu Akbar. Jadi sebab dia kata az-zulmu, zalim itulah menjadi sebab besar. Apa sebab besar? Binasanya mana-mana kaum. Kata di para ulama, bisabab ittisafin bizulmi ay bil kufri. Zalim yang paling besar sekali dalam sejarah perjalanan hidup manusia ni, dia panggil syirik pada Allah Ta'ala. Itu dia panggil zalim.
Zalim hubungan di antara manusia dengan Allah. Kemudian mari kategori yang kedua, zulmul ibad ba'duha ala ba'd. Kezaliman yang berlaku di antara sama-sama manusia. Kezaliman yang berlaku antara sama-sama manusia, ini juga zalim yang dahsyat. Kita jangan kata, oh kita dengan baik dengan Allah, bolehlah kita lantak manusia. La. Ada orang baik dengan manusia, tapi zalim dengan Allah, tidak mau beriman, itu juga bahaya. Maka dua-dua kezaliman ini kita kena hapuskan. Zalim dengan diri sendiri, zalim terhadap diri sendiri dengan melakukan syirik bagi orang kafir, ataupun melakukan maksiat derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah gambarkan dua ayat lagi dalam surah Al-An'am. Tanda surah Al-An'am ayat 131. Zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Jadi Allah Ta'ala binasa tu dengan sebab kezaliman. Dalam surah Hud ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Jadi dua-dua ayat ini menceritakan kepada kita bahawa Allah Ta'ala akan binasakan sekiranya mereka melakukan kezaliman. Allahul Musta'an. Kita mengatakan, kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mari zaman kita hari ini, kezaliman yang berlaku juga berat. Semalam satu kenyataan, saya tak pastilah kenyataan itu, tapi sudah ditulis dalam berita-berita, muhasabah kepada kita tentang sebuah tempat dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla sedikit untuk peringatan, kerana di sana banyak orang buat khurafat, banyak buat benda yang pelik-pelik. Ini zaman kita pun masih ada. Sebab itulah kita kena hati-hati tuan-tuan. Kalau ada tempat maksiat, tempat mungkar, kita hapuskanlah. Sekat manusia daripada melakukannya. Cuma kita orang awam ni tak boleh nak sekatnya, marah dia orang. Pihak kerajaan, pemerintah lah kena sekat. Baru orang dengar kata. Allahu Akbar. Saya dibawa pergi ke sebuah pulau, pergi tengok tempat orang duduk memuja kat situ. Takut kita. Pergi atas bukit pula. Bukit yang turun air kuat tu. Kita diberi taklimat bawa atas gunung ni. Ada telaga tu ayuhlah tempat orang buat benda-benda pelik khurafat situ. Ada tempat orang pergi macam-macam. Kita kata ini semua ni mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jangan berani-berani kita. Kita ni orang panggil dah mati rasa. Mati rasa maknanya biasa sangat tengok benda-benda ni, jadi satu normalisasi dia tengok orang buat benda yang benda-benda khurafat macam ni. Seorang syekh Arab daripada Mekah, Arab Saudi, dia mari buat daurah di Malaysia. Dia dengar kata satu bukit dekat tak jauh daripada Kuala Lumpur ada sebuah bukit tinggi. Tanah tinggi di sana, cantik, dengan udara sejuknya, dengan tempat comelnya. Jadi dia nak pergi. Sahabat kita bawa naik kereta, naik bukit, pusing. Siapa atas bukit? Kawan ni salah cerita. Dia kata ni Syekh, haza tempat orang berjudi ni, kasino ni. Bila dia dengar, berhenti Tok Syekh ni, tak lalu nak makan. Mari, turun cepat. Turun cepat. Naik kereta, nak turun daripada bukit. Sebab apa? Aku bimbang, takut kemurkaan Allah Ta'ala turun di sini. Kita kata Masya Allah, orang yang tak biasa mari tempat maksiat, menggigil bila dengar tempat ni tempat maksiat. Tempat orang buat kezaliman itu, zalim pada diri sendiri dengan melakukan maksiat macam-macam, duduk minum arak, duduk berjudi. Itu yang jelas lah, yang rasmi, yang boleh lesen. Yang lain-lain itu kita kata wallahu alam. Allahu Akbar. Ini. Tapi apa boleh buat? Sebagaimana kata penyair Arab, ma li jurhin bimayyitin ilam.
Ma bijurhin. Luka tidak menyakitkan orang mati. Kalau ada orang mati mayat, kita pergi ambil pisau, kita toreh dia, serek. Mengaduh dia? Tak mengaduh. Kalau mengaduh lari kita. Ni hantu bukan. Hati manusia yang sudah mati macam tu. Tengok benda maksiat, benda mungkar, simple je, biasa-biasa. Allahul Musta'an. Kita mengatakan, kita yang menjadi tanggungjawab, para pendakwah mengingatkan masyarakat supaya jauhkan diri daripada tempat maksiat. Pihak penguasa juga mesti berusaha untuk jauhkan maksiat. Ana yang saya bimbang sekali kat mana? Naik kapal terbang. Allahu Akbar. Kalau naik kapal terbang Arab Saudi, kita rasa lebih tenang. Pramugari pun pakaian pun lebih sopan. Arak tidak dihidangkan. Tapi naik kapal terbang kita ni, anak-anak orang Melayu sengih-sengih dalam pakai kain terbelah sana sini, duk jajah arak pula atas kapal terbang. Wine. Saya panggil seorang, saya kata, "Mek, mari sini. Awak bagi ni arak ni kan?" Dia kata arak. "Yang awak pergi duk jaja orang ni, happy sangat ni kenapa? Awak jual ke?" Dia kata, tak jual. Bagi je siapa dia nak." Kita kata, "Masya Allah." Kata, "Awak selesai dulu, mari sini." Kita bagi tazkirah atas kapal terbang, menangis puak-puak dia. "Ustaz, doakanlah kami dapat kerja lain. Doakanlah supaya pihak pemerintah boleh bercelek mata, hapuskan jualan arak di atas kapal terbang. Sebab kalau di kedai arak, kita tak akan masuk. Tapi atas kapal terbang nak lari mana? Kita nak pergi Mekah. Nak pergi ke tempat-tempat yang kita nak pergi. Tiba-tiba dijual arak atas kapal terbang yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Jadi pihak pemerintah celek-celek mata. Dah banyak peringatan orang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jangan sampai kezaliman yang dibuat, maksiat itu mengundang bala Allah Ta'ala yang lebih besar. Baik para pelajar sekalian, kita baca balik. Saya bagi maklumat ini kepada sahabat-sahabat kita yang boleh menyampaikan suara ini kepada kerajaan. Tapi begitulah beberapa peristiwa. Saya nak sebut nama kapal terbang pun sedih. Anak-anak mangsa-mangsa masih lagi teringat pada ibu bapa. Ya? Berapa nombor kapal terbang yang jatuh, tuan-tuan pun tahu. Allah Ta'ala lah bagi keampunan kepada saudara-saudara kita yang hilang kapal terbang itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesabaran dan beri kepada mereka ganjaran yang sebaiknya. Kita katakan kezaliman itu perlu dihapuskan. Pihak pemerintah celek-celek mata, jangan duduk senang-senang hati. Nah, kalau kita kata dia jual arak atas kapal terbang, keuntungan melampau-lampau untung. Ada juga pulangan dunia. Ni tak ada bunyi untung pun, bunyi rugi. Tapi arak jual juga. Apa faedah? Lis. Nak cari kemurkaan Allah Azza wa Jalla saja atas muka dunia kita ni. Allahu Akbar. Baiklah. Kita tamatkan perbincangan kita dengan beberapa fawaid. Faedah-faedah yang dapat, faedah pendidikan. Kita ambil ringkas je. Kerana kita ada lagi sesi kedua lepas ni. Yang pertama, tuan-tuan tanda. Faedah yang pertama, qalu innattabi'il huda. Bila orang kafir bawa hujah, kalau kita beriman, kita akan dihentam oleh orang lain. Maka Allah Ta'ala balas balik. Mu kena sedar, Mekah ni tanah aman, bumi aman, rezeki banyak. Hujah kamu ni tak betul. Kita sekarang ni pun kena buat macam tu juga. Kena buat. Kalau ada orang berhujah, kalau kita laksanakan undang-undang Islam, saya daripada kecil lagi dengar cerita. Nah, kita kata gini-gini, kita akan dimarah oleh orang kafir, marah ni tak minum air teh, kita tak ada gula. Contohnya, sampai begitu takutnya kita. Metos dia panggil ni, dongeng. Nah, kita kata apa yang kita takut? Orang negara Arab yang tak ada orang kafir pun, Mekah tu boleh je makan. Semua makanan awak nak ada. Ikan pengasan ada, bundu pun ada. Petai pun sampai. Tak usahlah hujah. Jadi hujah ni
Kalau orang hujah agama menyekat, kita kata la. Maksiat tu yang sebenarnya mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, qauluhu ta'ala rizqan min ladunna. Rizqan min ladunna. Rezeki yang kami beri itu Allah yang anugerahkan. Allah yang anugerahkan. Jangan duk besar kepala, dengan sebab kita, dengan sebab kita. Dengan sebab kita lah. Kita. La. Kita mengatakan Allah Ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Kita hanya pekerja yang menyampaikan, yang mengeluarkan hasil itu, usaha kita, tapi semua itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Itu yang dipanggilkan dalam bahasa kita kata khalqul, manusia ni buat benda, tapi yang menciptakan, yang menentukan semuanya Allah Azza wa Jalla. Mana kita kena usaha lah. Kita kata kita tanam, kita buat, tapi semua itu daripada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil fi'lul abdi khalqullah. Perbuatan kita, tapi semua itu makhluk Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Yang ketiga, para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa ummaha di sini, ummul qura di sini nama dia Makkah. Ummul qura nama dia Makkah Al-Mukarramah. Mekah tu ummul qura. Sebab apa ummul qura? Keliling dia tu negeri lain yang banyak dah kita cerita tadi. Jadi kalau Mekah tu binasa, Mekah tu telah tidak lagi menjadi kiblat dalam bab kehidupan, maka akan rusaklah dunia ini. Sekarang ni kiblat solat tak ada siapa pertikaikan, tapi dia panggil kiblat dari sudut kehidupan manusia. Kita nak tunjuk di mana. Jadi orang Mekah lah patutnya menjadikan mereka itu model. Oh, saya belajar di Mekah ni, saya ambil ni di Mekah. Ni dak kita pergi Mekah pun macam-macam benda pula ada. Kita kata Allah Ta'ala lah bagi hidayah kepada kita semua. Yang keempat, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kita tidak binasakan mana-mana kaum kecuali mereka itu zalim. Zalim di situ ada dua kategori. Zalim pada diri sendiri dengan melakukan maksiat, na'udzubillah. Yang paling dahsyat melakukan syirik, dan zalim sama-sama kita. Itu ya. Yang kelima, untuk menyelamatkan kita, para pelajar sekalian muslimin dan muslimat, tak usahlah tunjuk ke orang. Kita kata sebagaimana kata ahli pendakwah kata, dia kata kita tunjuk satu jari ke orang, 4 jari lagi baik ke muka kita sendiri. Kita duk main orang tu salah, orang ni salah. Yang bersalahnya semua kita, umat Islam. Bila kita tengok maksiat, kita tidak berusaha untuk menghilangkannya. Ni sekarang ni kita panggil bahasa netizen. Netizen tak? Kalau dia tak setuju, dia terus cerita macam-macam dia buat. Sampai orang kata Yahudi pun koyak dengan sebab dia. Apa-apa pun. Kenapa kita tak guna kuasa yang ada ini untuk membantah segala maksiat yang berlaku? Ni dak kita bila ada benda-benda masing-masing duduk tunjuk sana tunjuk sini, kita mengatakan kita sebagai orang beriman mesti berusaha untuk menghapuskan semua benda perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas muka dunia ini, supaya kita selamat insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita break setakat itu dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi ayat kita, ayat 60 dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.